Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang mendengar Kak K hari ini, Kak K ucapkan selamat mendengar kepada anda yang pertama kali mendengar suara Kak K. Kak K nak ucapkan selamat berkenalan kepada yang dah selalu dengar suara Kak K. Good job, teruskan. Kak K harap Kak K dapat inspire anda to becoming a better version of you every day. Okay, apa topik kita hari ini? Hari ini Kak K nak terus bercerita. Benda ni Kak K tak pernah cerita kat luar. Jarang sangat Kak K cerita kat luar. Jadi Kak K pilih podcast, Kak K pilih medium ni untuk bercerita mengenai kelemahan diri Kak K sendiri. Kak K hari ni kita nak sembang mengenai 21 perkara. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 5, bukan 10, bukan 15. 21 perkara. 21 things that I do bila Kak K feel down. Okay, bercakap pasal feel down ni. Kak K banyak dapat PM. Dia kata, Kak K saya rasa down. Saya rasa macam sedih tapi tak tahu kenapa. Saya rasa macam tak semangat lah Kak K nak buat apa-apa. Kak K, saya lepas ni nak buat apa. Tapi kan Kak K, bila Kak K bagi idea, orang-orang lain bagi idea, saya dah pergi macam-macam kelas, saya rasa saya down Kak K. Saya rasa saya sangat down, saya sangat penat. Saya dah burn out. Okay. Kak K nak bagi tahu anda normal. Sebagai orang bisnes, anda memang selalu akan merasai perasaan down. Bukan orang bisnes je sebenarnya. Isteri-isteri yang bekerja, yang tak bekerja, ada banyak sebab anda akan rasa down. Dan itu adalah normal. Itulah ujian kita. Kan Allah kata dekat dunia ni memang tempat untuk diuji. Okay. So, Kak K nak share sebenarnya. Apa sebenarnya yang Kak K buat? 21 perkara yang Kak K selalu buat over and over again daripada Kak K sekolah menengah dulu sampai sekarang sebenarnya. Bila tengok balik kehidupan Kak K sebenarnya dah buat benda ni over and over again. So, Kak K list down kan dan Kak K sharekan kepada anda 21 perkara yang Kak K buat bila Kak K down. Okay, number 1, Kak K akan talk about it. Kak K takkan simpan sorang-sorang. Tidak akan. Sebab tu kawan ni kan, dia ada beberapa jenis kawan. Kita ada satu kawan malaikat, kita ada satu kawan yang untuk gembira-gembira, kita ada satu kawan yang memang tak berguna langsung tapi seronok, kita ada kawan yang memang langsung tak boleh pakai, ada kawan yang negatif, ada kawan yang positif. Now, kita perlukan kawan-kawan yang berada dalam situasi yang positif untuk kita bercerita, untuk kita luahkan benda-benda yang sedang berlaku sekarang. Contohnya kalau Kak K hadapi masalah dengan suami Kak K, kan orang kata kalau masalah dengan husband jangan cerita kat luar. Kita boleh cerita tapi dengan orang yang betul. Kita tak boleh cerita dengan orang yang salah. Orang yang salah ni macam mana? Orang yang salah ni adalah orang yang bawa cerita kita keluar. Orang yang bila kita cerita tu dia bagi lagi kata-kata negatif pada kita. Orang yang bila kita bercerita tu dia tak tahu nak bagi solution. At least kalau dia tak bagi solution dia mesti bagi kata-kata positif pada kita. Kalau orang-orang macam ni kita jangan cerita. Kita cari orang-orang yang in positive circle. Yang tak bagi solution, bagi benda negatif pula, pergi bercerita pula pasal kita ke orang lain. Orang-orang macam ni, kita kena eliminate one by one. So, benda ni perlu diceritakan keluar dulu. Kalau kita tak nak cerita keluar pun, kita cerita pada kawan baik kita 1-2. Kalau tak ada kawan baik pun, kita ada grup-grup yang memang menyediakan tempat untuk kita bercerita hal-hal begini. Memang ada untuk anda yang tak tahu. Salah satu yang Kak K punya usaha adalah JMR, Gratitude Amazing Race. Itu salah satu medium untuk anda bercerita. Sebab tujuan utama JMR adalah untuk mengikis semua perkara-perkara negatif yang ada dalam diri kita. Untuk keluarkan anda daripada rasa down tu, jadi Kak K wujudkan JMR supaya anda dan kita semua kawan-kawan kita yang lain boleh sama-sama perbaiki diri kita dan sama-sama keluarkan benda yang kita rasa down tadi tu. Okay, so tu perkara pertama yang Kak K akan buat lah. Kak K akan cerita, Kak K tak akan simpan dalam diri Kak K sorang-sorang. Tak akan. Alhamdulillah Kak K dikurniakan kawan-kawan yang ramai yang positif. Kak K akan cari kawan-kawan yang positif, kawan-kawan yang baik ni. Dia takkan ada Tuhan tu hantar daripada langit, tak ada. Kita kena pergi cari. Dia sama je macam hidayah. Kita tak boleh tunggu dia turun daripada langit. Kita kena pergi cari dia. Sama je macam rezeki. Kita tak boleh tunggu rezeki tu bergolek atas kaki kita. Kita kena pergi usaha cari dia. So sama juga kalau kita nak berguru, kita nak luahkan pada guru kita, boleh. Guru pun ada banyak kan, ada guru yang betul-betul ada ilmu, ada guru-guru yang hanya berbisnes, ada guru-guru yang dalam hal-hal dia sendiri, maksudnya guru-guru tu mahir dalam bidang-bidang dia. So kita kena cari guru yang betul-betul dalam bidang yang kita boleh nak
ceritakan pada dia rasa down kita ni dan dia boleh bantu kita untuk naik balik semula. Kalau kita tengah down, kan contohlah kalau kita berbisnes kan, kita berbisnes tengah down ni, tiba-tiba dia datang kat kita cerita, oh saya punya bisnes macam gini, macam gini, macam gini, macam gini, tiba-tiba dia datang cakap dengan kita, itulah kau, apa yang aku ajar dulu tak nak buat, gini, 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 lepas tu sale kau berapa, dulu berapa, sekarang berapa. Kalau cikgu-cikgu macam gini, larikan je lah daripada, baik lari jauh-jauh sebab cikgu ni slow-slow, guru-guru begini dia akan slow-slow tarik kita ke bawah. So kita kena betul-betul memilih guru-guru yang sebenarnya boleh bantu kita ni atas. Guru-guru, kawan-kawan, sahabat andai, mentor, adik-beradik, mak ayah. Kalau mak ayah yang jenis bercakap negatif, banyak tengok cerita drama ke, selalu negatif-negatif, jangan cerita dengan dia. Jangan kita luahkan perasaan pada dia. Jangan kita cerita kenapa kita down lagi. Lagi dia akan membakar, buatkan kita rasa lagi down. So kita jangan. Kita pilih orang yang betul untuk kita bercerita. Keduanya, Kak K sentiasa akan talk to Allah. Talk to Allah ni memang serius Kak K buat lah. Pernah berlaku pada tahun 2007, pada waktu tu Kak K buat fotografi. At that time, 2007, Kak K dah kahwin, Alhamdulillah. Kak K ada suami yang sangat positif. Dan pada waktu tu, semua tim Kak K, Kak K ingat lagi, tim Kak K ada 11 orang. Kak K meeting dan semua decide untuk tinggalkan Kak K. Semua sekali decide untuk tinggalkan Kak K pada waktu tu, dan Kak K nak kata sehelai sepinggang tu, tak. It's just like Kak K punya job fotografi sangat banyak, but I don't have a team to handle it. Ujian Kak K yang sangat besar. So, at that time Kak K belajar tidak boleh berharap pada manusia langsung, sesungguhnya Allah itulah tempat segalanya. So at that time I rasa sebab lah cakap macam ni. At that time I remember myself crying under the table. I remember myself bangun malam talk to Allah. I remember myself, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkan aku jalan. Ya Allah, ya Tuhanku, please bring me up. Ya Allah, ya Tuhanku, I feel so sad, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Kak K bangun setiap malam hanya untuk bercakap dengan Allah. Dah nangis dah. Kak K bila teringatkan kita perlu sentiasa ingat benda-benda macam ni. Sebab benda-benda macam ni yang membuatkan kita sangat bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang. Alhamdulillah. So pada tahun 2007 ni Kak K ingat, Kak K dah letak, Kak K dah jaga tim Kak K dengan baik, Kak K dah bagi semua benda, Kak K berkawan dengan diorang, Kak K siap ingatkan diorang untuk buat tu, untuk buat ni. Kak K rasa Kak K dah buat banyak. Rupanya banyak yang Kak K buat tu bukan banyak yang sepatutnya Kak K buat. You see, sometimes you rasa you buat benda betul. Dan kadang-kadang benda betul tu bukan benda yang baik. Kat situ Kak K belajar. Tak ada apa yang nak Kak K sesalkan. Point Kak K adalah sentiasa Kak K akan talk to Allah bila Kak K rasa down. Kak K akan bangun malam. Memang selalu bangun malam. Paling dahsyat Kak K berzikir 3 hari, 3 malam. Tak buat apa-apa. Hanya zikir saja. Terlalu rasa down. Bila kita berbisnes ni macam-macam cabaran dia. Macam-macam Kak K cakap. Sangat macam-macam. Jadi bila jadi macam ni, Kak K memang akan lari pergi ke sejadah tu. Memang Kak K akan talk to Allah dan memang Kak K akan nangis-nangisnya lah. Ketiga, Kak K biasanya, Kak K sangat suka spend dengan animal. Tak tahu kenapa. Kak K akan pergi cari kat mana tempat yang Kak K boleh pegang-pegang binatang. Zaman-zaman dulu nak pergi kat zoo, nak pergi dekat pakcik-pakcik punya. Kalau ada personal-personal punya orang yang jaga ayam tu, Kak K suka pergi. Zaman sekarang lebih mudah. Sekarang ni Kak K banyak pergi ke Jelita Ostrich, Negeri Sembilan. Kak K suka pergi pegang ostrich, bagi makan kambing. I don't know, it's just me. Sebab Kak K tak ada kucing kat rumah. Kita tak ada masa nak jaga kucing tu dan kita choose not to jaga kucing. Tapi kita ada ramai kawan-kawan yang ada bela-bela binatang dan kita sekarang ni sangat senang lah untuk kita pergi touch animal farm in the city and we have so many access. We have so many access. Every time Kak K pergi luar negara, Kak K mesti akan ada satu trip untuk pergi ke tempat yang ada binatang kat luar negara. London, US, Australia, mana-mana Kak K pergi, Jerman. I really looking forward untuk tengok binatang. I don't know why. It's just like touching them make me feel so. Ini pada diri Kak K. Sebab hari ni Kak K share kan 21 perkara yang Kak K buat kan. Right, nombor 4 Kak K buat off time. Macam kita main bola sepak ada off time. Macam kita main bola jaring ada off time. Masa berehat kan. Jadi Kak K anggap masa down ni adalah masa off time. Tapi masa off time ni benar terjadi sekali tahun 2012. Pada waktu tu cabarannya bukan bisnes. Tapi Kak K ada masalah keluarga pada waktu tu dan Kak K berasa sangat down. Kak K ambil off time selama sebulan. Tahu tak apa Kak K buat? Off time Kak K ni Kak K pergi menjahit. Kak K pergi belajar benda-benda yang Kak K tak pernah buat. Kak K pergi try out things that I never do.
Kak Ki pergi belajar menjahit, buat clay, menjahit sebulan tau. Dan cara Kak Ki adalah bila you dah tahu you down, you know that ini adalah macam sindrom yang you rasa sedih, rasa hardly to move on, rasa malas nak bangun daripada katil, rasa macam sedih, sayu je selalu hati. So Kak Ki kata, okay, ini masa down. So sebulan Kak Ki buat off time Kak Ki bagi diri Kak Ki sebulan off time. Kak Ki cakap, okay, I'm gonna give you a month of off time. 30 days of off time. Kak Ki bagi tahu staff Kak Ki tak masuk office, please contact me via the phone if anything. So untuk payment whatsoever, kita semua liaise by phone sahaja. Kak Ki pergi jumpa tukang jahit, Kak Ki cakap dengan dia, tukang jahit kat rumah-rumah tau. Kak Ki call, pergi kat mudah.com tu, Kak Ki cari berdekatan yang buat menjahit-jahit kat rumah. Kak Ki cakap, Kak, boleh tak kalau saya nak belajar menjahit dengan akak, saya datang rumah akak? Dia mula-mula terkejut. Lepas tu Kak Ki cakap, boleh tak saya nak bayar sekian. Kak Ki spend. Kak Ki willingly spend sebab Kak Ki tahu ini yang akan recharge Kak Ki. So bayanglah, sebulan tu, Kak Ki cuma ambil masa 2 minggu je Kak Ki belajar. Beli mesin Brothers tu, 1,000 lebih aku tak silap mesin tu. And then 2 weeks Kak Ki pergi belajar, potong buat pola, buat jahit ni, jahit tu, guna mesin, kenal benang ni. It's very exciting sebab benda yang Kak Ki tak pernah buat. Okay? Benda yang I never did before. So 2 weeks after that, Kak Ki wujudkan Instagram Datin Maria, anak Kak Ki yang bongsu sekali. Dan Kak Ki jahit semua baju dia. That last 2 week, Kak Ki masih lagi dalam bidang Kak Ki suka ambil gambar kan. So Kak Ki jahit, Kak Ki ambil gambar dia. Kak Ki jahit, Kak Ki ambil gambar dia. Macam-macam baju daripada semua kain serpihan-serpihan sahaja. Sebab anak Kak Ki pada waktu tu baru 2 tahun. I think 1.5 tahun ke setahun macam tu lah baru dapat kaki. So Kak Ki jahit, Kak Ki go through the process. Kak Ki layan perasaan ni. Walaupun dia down, Kak Ki recharge balik. And I know it's down. Tapi Kak Ki bagi 30 hari pada diri Kak Ki. At that time, 30 days, Kak Ki betul-betul fully recharge. And I come back alive. Kak Ki fulfillkan gap yang rasa down tu. Kak Ki fulfill dan Kak Ki tahu diri Kak Ki perlukan off time. So Kak Ki betul-betul ambil off time. Alright. Yang kelima, apa Kak Ki buat? Kak Ki cari kawan-kawan lama untuk hang out. Kalau tengok ada masa yang kita sangat-sangat busy, tak sempat berjumpa kawan-kawan dia. Bila Kak Ki down, Kak Ki Roger semua, Kak Ki cari betul-betul kawan sekolah rendah, Kak Ki call. Jom kita pergi minum kopi. Siapa ni? Kamalia. Kamalia mana? Sekolah rendah. Ya Allah, lamanya tak jumpa. Kak Ki akan drive. Setiap hari Kak Ki akan jumpa seorang, 2 orang. Ada sekali tu selama 2 minggu. Kak Ki letak title tu Jejak Kasih. Kak Ki cari kawan-kawan sekolah rendah Kak Ki. Cari kawan-kawan sekolah menengah. Jumpa call. Kak Ki buat investigation sebab Kak Ki suka research. I do all this. I just ambil gap masa down tu. Cari berborak. Kak Ki tak cerita pasal Kak Ki langsung. Cik Ai dengar cerita diorang. How are you? Apa you punya achievement? What do you do now? Kak Ki rasa sangat seronok bila patah balik kepada zaman-zaman kegembiraan kami pada waktu kecil dulu. Dan it's like feel so blessed. Kak Ki tukarkan emotion Kak Ki tu kepada happy emotion instead of feeling down. Kak Ki bawa emotion Kak Ki tu kepada rasa yang sangat gembira, yang feeling joy sangat pada waktu kecil dulu. Kak Ki ingatkan balik diri Kak Ki gelak bersama kawan-kawan Kak Ki, dan Kak Ki balik Kak Ki akan release sangat. Alhamdulillah. That is what benda yang Kak Ki buat semasa Kak Ki down. Okay. Masih lagi bersama Kak Ki? Sikit lagi. Rugi kalau tak dengar. Sebab ni 21 perkara yang Kak Ki memang obviously selalu buat. Untuk orang green brainers macam Kak Ki yang banyak sangat tenaga, Kak Ki tak boleh duduk rumah melayan perasaan, tak boleh. Dia akan buatkan Kak Ki jadi lagi stres. So Kak Ki kena keluar. Ini adalah perkara-perkara yang betul-betul buat bila mana perasaan down ni datang Kak Ki. Now, nombor 6. Kak Ki akan buat benda yang Kak Ki takut. Kak Ki ni takut flying fox. Kak Ki takut naik benda-benda tinggi. Kak Ki tak suka benda-benda yang panas-panas ni. Benda-benda yang hutan-hutan ni. Benda-benda yang lasak-lasak hiking semua ni Kak Ki tak suka. Bukan tak suka, tak minat. Panas-panas tak suka. So benda yang Kak Ki tak suka, yang takut, yang flying fox yang takut ni semua Kak Ki pergi buat. Kak Ki pergi cari Google Melaka. Tak apa Kak Ki pergi. Flying fox, sepanjang Kak Ki naik flying fox tu Kak Ki menjerit sejerit-jeritnya. Last tu Kak Ki rasa, ya Allah, lega selega-leganya. Perasaan tu Kak Ki lepaskan jauh-jauh. I did that. Banyak kali Kak Ki buat tu. Banyak kali benda yang Kak Ki takut tu yang Kak Ki buat. Lagi flying fox tu dia tinggi lagi aku cuak. Lagi naik tangga lagi takut lagi Kak Ki buat. Kak Ki kena face Kak Ki punya fear tu. And it's feel really releasing. Memang sangat release bila anda buat macam tu. Itu untuk Kak Ki lah. You might want to try it out as well.
Yang ketujuh, Kak K akan listen to thousand of podcast dan YouTube inspiring. Kalau zaman dulu dah ada YouTube dah. Zaman sekarang ada podcast. Kak K tambah lagi podcast. Zaman dulu ada YouTube. Zaman dulu ada dah sebenarnya audio-audio ni sebenarnya memang ada. So, disebabkan Kak K belajar kat US, sangat banyak inspiring stories, inspiring audio yang Kak K simpan. Yang YouTube tu kat Malaysia mungkin baru sampai. Tapi kat US sangat banyak dah sebenarnya. So, Kak K memang ada stok. Dan sekarang ni lagi senang lah. You tak payah nak simpan stok pun tak apa. Tak perlu nak simpan stok. Tekan je kat YouTube sangat banyak. Kak K akan dengar over and over. Tak ada dengar music langsung. Tak ada Netflix. Tak ada tengok TV. Tak ada tengok. Tak ada dengar radio whatsoever. Tak ada. Kalau zaman sekarang ni biasa orang akan tengok Instagram whatsoever. Kak K tidak ada langsung. Kak K akan dengar inspiring story. Kak K akan dengar perkara-perkara yang inspired sahaja. Kak K akan dengar thousand of nasihat-nasihat positif dalam YouTube setiap hari. Pagi sampai malam. Bila nak tidur, Kak K akan pasti Kak K tidur dengan surah Waqiah. Kak K akan install sebanyak-banyak surah Al-Waqiah. Kak K akan cuba hafal. Biar dia masuk dalam kepala otak Kak K. Kak K tahu rasa down yang aku kena keluarkan. Kak K nak bangkit. I don't want to be this anymore. Itu yang Kak K sentiasa cakap dengan diri Kak K. 8. Pada mereka yang kenal Kak K, dah tahu Kak K memang consistently jogging everyday dah 2 years plus. Dulu, sebelum Kak K consistent jogging, Kak K adalah orang yang memang pergi gym. Kak K memang pergi gym. Seminggu 2 kali. Kalau dulu seminggu 3 kali. Tak adalah seminggu tak pergi tu memang tak ada. Memang akan ada. Kerja Kak K, kalau siapa yang tak tahu, untuk newborn photography, bila Kak K shoot baby, Kak K memang akan squat all the time. Memang berpeluh macam sauna. Macam sauna bila Kak K shoot baby. Kalau shoot wedding tak payah cerita lah. Kak K bukan fotografer yang duduk ambil gambar senyap. Kak K adalah fotografer yang berlari ke sana, berlari ke sini. Panggil semua orang ambil gambar. Jom ambil gambar. Orang tak nak ambil gambar. Kak K tarik orang tu datang situ. Orang tu tak nak datang. Kak K panggil pengantin pergi kat dia. I am that kind of photographer. I am a very active person. Jadi bila Kak K rasa down, instead of Kak K run sekali, instead of Kak K run sekali, Kak K akan run 2 kali. Kak K akan delaykan, panjangkan waktu run. Untuk nak bangun tidur kan sangat susah. Betul tak? Bila nak jogging ni, nak bangun tidur sangat susah. Kak K akan gunakan konsep launching a rocket. Macam kita nak naikkan roket kan. Kak K akan cakap dengan diri Kak K. Kak K berperang dengan diri Kak K. Hari-hari Kak K berperang. Masa Kak K down tu, Kak K akan berperang. K, bangun K, bangun K. Aku kira kau kena bangun. 5, 4, 3, 2, 1. Kak K akan terus angkat kaki Kak K hentak ke bawah. Kak K akan sentiasa. Semua benda bila kita rasa lemau dan penat dan rasa down, Kak K akan gunakan sistem roket ni. 5, 4, 3, 2, 1, sak. Kak K akan terus bangun. Kak K akan terus pergi bilik air mandi. Kak K akan terus bangun. Kak K akan terus pergi, terus buat apa yang kita nak buat. Kak K akan gunakan konsep 5, 4, 3, 2, 1. Kak K bagi diri Kak K untuk launch, untuk meroket semula. Kak K akan pastikan I take control of myself. Itu yang Kak K sentiasa buat. Right. Nombor 9. Kak K akan menangis dan Kak K akan pause. Apa maksud dia? Memang ada masa bila jadi down ni kan, Kak K tak kisah pasal nangis. Bila time driving nangis. Tak apa, nangis. Waktu Kak K tengah jogging nangis. Go ahead, nangis. Bila Kak K tengah dengar inspiring story nangis. Nangis. Biarkan dia keluar. Nangis. Kak K tak kisah. Nangislah senangis-nangisnya. Bukan waktu kat sejadah je nangis. Nangis Kak K tak kisah. Anytime I do, bila I feel down, I let it cry. Kak K tak akan tahan-tahan dia. Kak K akan pause. Maksud pause tu apa? Kak K akan stop daripada semua aktiviti-aktiviti yang Kak K biasa buat. Kak K slow down dan Kak K fokus pada diri Kak K. Bila Kak K betul-betul rasa down, I really need untuk lepaskan rasa tu keluar. Kak K lepaskan selepas-lepasnya. Kak K takkan biarkan benda tu ada kat situ. Kak K takkan biarkan benda tu lama-lama duduk kat situ. Kak K akan push out dia, biar dia keluar. Bila Kak K rasa nak nangis tu, Kak K betul-betul nangis anytime. Pagi, tengah hari, malam, tak kisah. Sebab Kak K tahu, Kak K takkan menangis sepanjang tahun. Kak K tahu, tangisan Kak K tu ada deadline dia, ada masa untuk stop dia. Dan sekarang rasa tu datang untuk menangis, Kak K biarkan dia nangis. I let it go. I really let it go. Kak K tak kisah orang lain pandang pun. Tak pernah kisah pun pasal orang lain. I do it for my own. Nombor 10, Kak K akan lari daripada orang yang negatif. Kak K akan lari sejauh-jauhnya. Walaupun orang tu adalah mak Kak K sendiri. Mak Kak K takkan faham apa yang Kak K hadapi. Dan Kak K, ini bukan masa untuk Kak K explain semua pada dia. Kadang-kadang husband Kak K pun tak faham. Jadi Kak K tak perlu nak explain semua pada dia. Tak perlu.
Kawan-kawan Kak K yang suka mencarut, yang suka membawang, yang suka bergembira tanpa sebab, yang selalu bercerita benda yang tak ada faedah, Kak K larikan diri sejauh-jauhnya daripada dia. Kak K tak angkat phone dia, tak reply email dia, tak komen Facebook, apa semua Kak K tak buat. Kak K off daripada orang-orang yang negatif ni sewaktu Kak K down. Nombor 11, Kak K membaca. I read. I love to read. Kak K membaca, bila waktu down, Kak K akan cari bibliografi. Kak K akan pergi Kinokuniya, Kak K duduk dan Kak K baca. Ada buku yang Kak K beli, ada buku yang Kak K baca. Dan kebanyakan kalau Kak K beli e-book, Kak K suka juga baca bibliografi dalam bentuk audio e-book ni. Jarang, kalau jogging boleh dengar. Kalau kita print out pun boleh. Benda-benda e-book ni Kak K print out dan baca dan highlight. Kak K get inspired daripada cerita semua bibliografi. Sangat banyak kisah-kisah kehidupan orang lain yang boleh membuatkan kita rasa very inspired. Nombor 12, percaya tak percaya. Believe it or not girl, Kak K akan kemas rumah. Seriously. Bibi akan tahu kalau Kak K tengah down pada waktu tu. Mak Kak K akan tahu Kak K tengah down pada waktu tu. Suami Kak K dah memang masak dah. Bila Kak K mengemas, dia tahu Kak K memang down. Mengemas ni bukannya mengemas sikit-sikit tau. Extremely mengemas. Kak K akan kemas betul-betul macam OCD punya kemas. Habuk whatsoever. You never saw me like that. Sebab Kak K tak suka nak waste the time. Kan? Kalau Kak K menangis time mengemas, Kak K tak kisah. Janji tangan kaki Kak K bergerak. Takkan biarkan dia duduk saja, Kak K tak tahu nak buat macam tu. So, I usually kemas rumah. Memang kemas gila-gila. Basuh bilik air, sental betul-betul. Cermin tu, hujung-hujung cermin, hujung-hujung katil, tempat yang orang tak pernah tengok, disentuh, dibasuh pun Kak K akan basuh sebasuh-basuhnya. So, biasanya kalau keluarga Kak K, dia orang takkan dekat dengan Kak K pada waktu ni. They know Kak K akan pakai headset, Kak K akan dengar kata-kata positif. Biasanya pada waktu ni, whatever I want to hear, Kak K akan dengar bacaan Quran. So, biasa time-time Kak K mengemas betul-betul ni, Kak K guna berus ni, Kak K beli berus gigi untuk berus semua celah-celah tingkap ni. Tahap betul-betul OCD lah. Kak K bukan OCD. Tapi bila berasa down macam ni, Kak K akan keluarkan semua tenaga Kak K tu untuk buat benda-benda macam ni. I don't want to waste my time just like that. Kak K tak nak buang masa Kak K kira angin berlalu, kira pokok bergoyang. I don't want to do that. I'm not the one who doing that. Takkan. Nombor 13, Kak K akan berzikir. Yang ni Kak K ikut betul-betul cara suami Kak K, Dr. Najak, menggunakan konsep tarikat. Tarikat tu, jadi kita akan berzikir penuh adab lah. So Kak K memang amalkan zikir yang sangat mudah. Astagfirullah. Kak K minta Allah ampunkan dosa Kak K. Flashback semua dosa. Minta ampun kebiasaannya Kak K zikir ni. Menangis sampai tertidur-tidur. Sampai Kak K tertidur-tidur. Memang itulah yang sepatutnya. Untuk Kak K lah. Selepas bangun tidur tu Kak K akan rasa fresh dan release. Dan Kak K sentiasa rasa ini adalah antara ubat yang paling mujarab untuk Kak K. It's for me. Nombor 14, I do sex. Seriously, I do lots of sex. Kak K tak malu nak cakap. Kak K tak segan nak cakap. Kak K perlu keluarkan endorphin, hormon gembira dengan banyak. Jadi, Kak K yang akan ask my husband to come home. Kak K yang akan start all over again. Kak K yang akan buat semua benda. Dia tahu Kak K tengah down. Alhamdulillah Kak K dapat suami yang sangat supportive. Syukur. Nombor 15, Kak K akan menulis. Ya, anda akan tengok Kak K boleh menulis non-stop. Menulis maksudnya Kak K akan tarik keluar satu buku. Kak K akan tulis sampai buku tu habis. Segala kemarahan Kak K, segala kesedihan, benda yang Kak K nak maafkan. Kak K nak maafkan diri Kak K ke? Kak K nak maafkan siapa-siapa yang Kak K sangat marah, sangat benci. Kak K rasa ada expectation Kak K, kesilapan Kak K tulis sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang Kak K tulis benda yang sama over and over again sampai rasa tu lepas. Percaya tak percaya? I do that. Seriously. Kak K memang buat benda tu. Kak K takkan biarkan je. Kak K memang akan buat something. And this is one of the thing yang Kak K buat. Nombor 16, Kak K akan suka baca testimoni lama. Testimoni memang Kak K selalu simpan feedback. Feedback dari customer. Sebab semua feedback ni sebenarnya percayalah. Kalau anda yang mendengar ni, kalau anda print screen podcast ni, kalau anda buat Insta story yang anda tengah listen pada Kak K punya podcast baru-baru ni kan, ada seorang tu ditunjuk dia tengah jogging sambil dengar podcast Kak K, percayalah apa yang anda buat tu sebenarnya
Sangat menaikkan semangat Kak K bila Kak K tengah down. Sangat memberikan satu kegembiraan pada Kak K. Sangat menjadi ubat Panadol pada Kak K bila I feel sick. You guys, anda semua sebenarnya adalah ubat kegembiraan Kak K. Bila Kak K rasa down, Kak K lihat balik betapa banyak kegembiraan yang Kak K dah bagi. Betapa banyak kegembiraan yang Allah dah izinkan untuk Kak K bagi. Betapa banyak orang-orang yang dah mendapat benefit daripada apa yang Kak K buat. Kerja keras tu, blood and tears. It really help others. So benda tu, nak nangis. So benda tu sebenarnya menjadi Panadol pada Kak K sentiasa. Jadi, spread the word. Spread the word. Biar orang lain juga rasa kebahagiaan yang kita rasa. Biar orang lain juga dapat ilmu yang kita dapat. Supaya semua orang boleh rasa bahagia. It's a good thing. Spread it. Now, nombor 17. Kak K akan buat extra gratitude. Pada mereka yang dah tahu, kita semua dah ada buku gratitude passport. Sekiranya anda tak ada, tolong beli. Jangan kedekut untuk invest diri sendiri. So, kita memang keluarkan gratitude passport ni khas untuk anda tulis pasal kesyukuran hari-hari. Tapi bila Kak K down, Kak K akan duduk. Kak K akan tulis semua benda yang Allah bagi pada Kak K. List dia, it will be like long list, like super long list. I write down every single thing that I have. I just put it down 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terima kasih ya Allah aku ada ni. Terima kasih ya Allah aku ada ni. Aku ada ni. Aku ada ni. Aku ada ni. I have so many things. Sampai buku tu habis. Seriously. There's one time Kak K buat sampai nombor 1850. I still remember sebab buku tu dah habis. Sampai last page Kak K habiskan masa 3 jam untuk tulis apa yang Kak K ada. Selepas tu Kak K rasa macam, aku ada banyak sangat benda dan aku tak boleh rasa sedih. Aku tak boleh rasa down because I have so many things that other people don't have. When I look at back that, tengok balik semua tu, biasanya Kak K akan rasa release dan Kak K akan come back pada diri Kak K yang sebenarnya. Nombor 18, Kak K akan keluar dari rumah. I don't stay at home. Definitely. Sunshine, sunrise, Kak K akan keluar pagi, hirup udara pagi, cari matahari. Kalau Kak K nak travel, Kak K travel pergi balik hari. I just get out from the house. Kak K takkan duduk dan bergaduh dengan energi yang ada kat dalam rumah. Tidak akan. Kak K akan keluar cari jalan. Kalau ada anak-anak dengan Kak K, I bring all the kids. Let's go to the zoo. Let's go to swimming. Let's go somewhere. Kalau tak ada duit, Kak K pergi taman. Let's go to taman. We go walk. There's a lot of places that we can go tak pakai duit. Kita pergi library. Jom, let's go. I don't care. Let's go out from the house. Kak K akan keluar daripada rumah. I won't stay in the house. Nombor 19, Kak K akan check balik, muhasabah diri. Biasanya Kak K akan duduk dan Kak K akan buat list balik lah. List apa silap dia. Untuk jadi rational kan, Kak K tulis balik. Kadang-kadang Kak K buat mapping. Kak K adalah orang yang suka buat mapping. So Kak K banyak buat map. Banyak buat peta minda. Kak K tulis, Kak K rasa down, hari ni, tarikh dia. Kalau tengok buku-buku Kak K daripada tahun 2002, sebelum fly masa Kak K SPM lagi dah ada dah. Oh, ini masalah dia apa? Mama sedih kenapa macam gini, macam gini, macam ni. I make my own story. So, Kak K nak jadi rationalkan diri Kak K. I wanted to see kat mana silap dia. So, bila Kak K tulis balik, Kak K check balik diri, muhasabah balik diri, then I can see where is the real issue. I need to know that so I can fix it later. Takkan jadi lagi benda yang sama. Nombor 20, I will talk to myself. Selalu Kak K akan cakap dengan diri Kak K. Kak K akan pergi kat depan cermin, Kak K akan cakap, Kamalia, Kamal, dengar sini. Jangan kau nak rasa down sangat over. You have so many things. Kak K bacakan balik gratitude pada diri Kak K. Kau ada ni, kau ada ni, kau ada ni, kau ada ni, kau ada ni. Kau nak apa lagi? Kak K gaduh balik dengan diri Kak K. Setiap pagi Kak K akan cakap dengan diri Kak K. Hari ini aku power. Hari ini aku hebat. Hari ini aku cantik. Hari ini aku kuat. Hari ini aku luar biasa. Kak K akan install that belief to myself every day. Bila Kak K sedih, bila Kak K nangis, Kak K akan cakap, Kak K akan laungkan. Biarlah orang nak cakap Kak K gila ke apa, Kak K tak kisah. Kak K akan cakap sekuat-kuatnya supaya diri Kak K dengar. Kak K akan cakap sekuat-kuatnya, serius. Kak K akan bangun pagi. Bila Kak K lepas main subuh 6.30, 6.40, Kak K berjogging. Hari ini aku kuat. Hari ini aku hebat. Hari ini aku power. Hari ini aku cantik. Hari ini I am beautiful. Hari ini aku sihat. Hari ini aku semangat. Hari ini aku luar biasa. Kak K akan sentiasa ulang sambil menangis. Kak K cakap, seriously, bila you tengok Kak K jogging dan Kak K menangis, kalau hujan, Kak K akan jogging lagi dan akan menangis sambil jogging, sambil inkantasi, sambil hujan. I don't care. Kak K tahu rasa tu perlu dikeluarkan. Kak K takkan hold rasa tu lama-lama. Dan last kali, 21, Kak K akan buat decluttering. Decluttering faham ke?
Pada mereka yang tak faham, decluttering ni Kak K selalu buat. Bila Kak K down, Kak K akan buat decluttering. Maksudnya, Kak K akan buang everything. Everything yang ada. Benda yang tidak ada manfaat, Kak K akan buang. Contoh, bila Kak K decluttering tudung Kak K, dia ambil 30 kotak untuk Kak K buang tudung Kak K. Sebab tu sekarang ni Kak K dah tak ada beli tudung mahal-mahal dah. Dulu dark scarf lah, tudung Arzu lah, tudung Aryani lah. Tudung yang paling mahal Kak K ada, harga dia 1,870. Dump it, Kak K bagi kat orang. Kak K benda yang kita tak pakai lebih setahun, Kak K clearkan dia everything. I only use what I use. Mungkin ramai orang tak suka, tapi Kak K percaya pada space. Kak K percaya mata Kak K perlukan ruang. Kepala Kak K perlukan ruang. Hati Kak K perlukan ruang. Kak K rasa down. Kak K tak perlukan semua benda yang tidak berfaedah. Dalam rumah Kak K, dalam beg Kak K, dalam kereta Kak K, dalam bilik Kak K. Kak K tak perlukan apa saja yang tidak ada faedah. I'm going to dump it. So there gonna be space, and I wanna see sunshine in my life, and I wanna see sunshine coming through me. I wanna see space, and really I wanna see it shine. My life shine again and over again. Kak K dump all, Kak K decluttering everything. Trust me, it feels so good. Sangat best. Bonus Kak K ingatkan, Kak K juga akan ingatkan diri Kak K banyak-banyak kali. Kak K sentiasa ingatkan diri Kak K banyak-banyak kali. Apa saja dugaan yang datang hari ini adalah untuk menjadikan Kak K seorang yang lebih kuat esok hari. Whatever yang Allah give now, I know. Whatever yang Allah jadikan, whatever yang Allah give it now to me, I know it's going to prepare me for something bigger in the future. Kak K tahu semua yang Allah bagi sekarang ni memang dia buat untuk Kak K go through all the process supaya Kak K mudah untuk jalani kehidupan yang lebih besar, lebih baik akan datang. Sampai di sini saja perkongsian Kak K. Sekiranya anda rasa apa yang Kak K kongsikan ni best, tolong sharekan, komenkan di Facebook Kak K. Boleh tekan button share. Dekat podcast tu semoga orang lain juga boleh dapat inspirasi. Print screen, update Kak K kat Insta story, kat FB story. I hope this help you guys too. Which is daripada 21 list yang Kak K selalu buat, maybe 1 or 2 you can pick up and see if it works to you. It works to me, so why not? Maybe it works to you too. Sampai di sini saja. Assalamualaikum dan doakan Kak K. I love you.